Okay, hari ni kita akan teruskan muka surat 93. Okay, kita akan belajar pasal peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Okay, kita sudah tahu sebenarnya bahan kimia, asid dan alkali sebenarnya dia kena mengion di dalam air barulah akan menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida yang menunjukkan sifat asid dan alkali. Okay, so di sini kita tengok soalan pertama. Okay. Asid etanoik glacier tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik, tetapi larutan asid etanoik boleh mengkonduksikan arus elektrik. Explain. Okay, so di sini, okay, apa itu asid etanoik glacier ataupun English glacier ethanoic acid? Sebenarnya dia adalah asid etanoik. Okay, tetapi dia telah keluarkan air daripada dia dan dia akan menurunkan melting point dia sebanyak 0.2 darjah Celsius. So dia lebih kepada ais. Okay, dan kita akan kelihatan dia seperti solid. Okay. So, apa perbezaan antara asid etanoik glacier dengan asid etanoik? Okay, beza dia, asid etanoik glacier, okay, dia dalam bentuk solid ice, dia tak ada ion-ion yang boleh bebas bergerak. Okay. Okay, so, jika dia tak ada ion-ion yang bebas bergerak, jadi dia tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okay, jadi jawapan kita, asid etanoik glacier terdiri daripada molekul yang neutral dengan tiada ion yang bebas bergerak. Okay, dia ada ion tapi tidak bergerak. Okay, manakala asid etanoik pula, dia mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen yang bebas bergerak yang membawa caj elektrik. Jadi dia boleh mengkonduksi elektrik. Okay, kita tengok B. Okay, dia minta kita lukis satu rajah untuk mengkajikan statement di atas, iaitu glacier ethanoic acid tak boleh conduct electricity but acid ethanoic can. So, apa yang kita akan guna adalah kita akan guna satu alat yang kita boleh nampak arus elektrik yang bergerak. Okay, so kita akan guna ammeter. Ammeter ukur arus elektrik. Okay, voltmeter kita akan ukur beza keupayaan atau potential difference. So sini kita akan guna ammeter. Okay, so seperti biasa kita akan pasangkan bateri. Ini tak ada. Okay, dan kita akan sambung kepada ammeter. Okay, dan ammeter ini kita akan guna elektrod yang inert. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang jenis-jenis elektrod, tapi di sini kita guna karbon dulu. Okay, elektrod karbon dan direndam ke dalam larutan yang kita nak kaji. So sama ada glacier asid etanoik ataupun asid etanoik yang larut dalam air. Okay, so itu sahaja. Okay, pastikan sambung kepada ammeter. Okay, dan kena level elektrod karbon dan level sama ada asid etanoik ataupun asid etanoik glacier. Tapi saya lebih suka guna asid etanoik lah. Yang mana-mana bahan kimia yang boleh menunjukkan, kita boleh nampak perubahan dia. Nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan tindak balas antara hidrogen klorida dengan magnesium apabila dilarutkan di dalam dua pelarut yang berbeza. So, pelarut yang dia guna adalah satu dia guna metil benzina. Satu lagi dia guna air. So dia nak tindak balaskan HCl kering dengan magnesium. So sini hidrogen klorida kering. Dia akan melalui corong turas yang diterbalikkan. Dan dia akan bertemu dengan pelarut. Untuk A, dia akan bertemu dengan metil benzin. Metil benzin sebenarnya satu pelarut yang tak larut.
Okay, jadi HCl dia tak akan membebaskan ion. Jadi jika tiada ion-ion yang terbebas daripada hidrogen klorida, jadi dia tidak akan bertindak balas dengan magnesium ribbon. Okay, manakala untuk hidrogen klorida kering yang dilarutkan ke dalam air, dia akan mengion kepada dua jenis ion, hidrogen ion dan hidrogen klorida. Hidrogen ion ini akan menunjukkan sifat asid. So di sini dia boleh tindak balas dengan magnesium ribbon. Okey. Jadi kita tengok soalan. Nyatakan pemerhatian ke atas bika A dan bika B. Okey, bika A tiada perubahan. Okey, bika B okey, gelembung gas tidak berwarna terbentuk. Okay, apa sebenarnya yang wujud di sini? Okay, sini kita tahu HCl, tetap HCl. So, apabila dia tindak balas dengan magnesium, tak. Okay, nothing happen. Okay, untuk bika B, hidrogen klorida yang telah mengion di dalam air, dia boleh tindak balas dengan magnesium. So, di sini magnesium okay, akan menjadi cation dan tindak balas dengan ion klorida daripada hidrogen klorida. Okay, so di sini magnesium ion 2+, ion klorida minus. Okay, sebatian ion yang terbentuk adalah 1 magnesium ion tindak balas dengan 2 ion klorida. So, MgCl2. Okay, jadi magnesium dengan klorida sudah terbentuk satu hasil yang baru, hidrogen. Okay, dia akan terbebas daripada ion, sekarang sudah menjadi hidrogen gas. Okay, so itu apa yang berlaku sebenarnya. Okay, kita tengok B, terangkan perbezaan okay, ke atas bika A dan bika B. Okay, so A, bika A tidak mengalami pengionan. Jadi tiada ion hidrogen yang hadir. Maka hidrogen klorida di dalam metilbenzina tidak bertindak balas ke atas magnesium. Manakala untuk bika B pula, okay, hidrogen klorida mengion untuk menghasilkan ion-ion, termasuklah ion hidrogen dan ion klorida. Jadi dia boleh tindak balas dengan magnesium untuk menghasilkan hidrogen gas. Okay, hidrogen klorida hanya menunjuk sifat keasidan di dalam air sebab dia boleh mengion. Dan dia tidak akan menunjukkan sifat keasidan ke dalam metilbenzina sebab metilbenzina adalah satu pelarut yang tak boleh larutkan bahan-bahan kimia. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, tulis persamaan. Okay. Jadi kita dah tulis separuh dah. Cuma kita tak seimbangkan sahaja. Okay, tadi ialah hidrogen klorida kering tindak balas dengan magnesium. Okay, hidrogen klorida kering yang larut dalam air, dia boleh mengion tindak balas dengan magnesium. Okay, tadi kita sudah dapat dah kan dia punya hasil magnesium klorida dan hidrogen gas yang terbebas. Okay, so kita nak seimbang. Okay, kita tengok logam dulu. Satu-satu, so tak ada masalah. Okay, kita tengok hidrogen. Daripada satu atom sudah jadi 2. Sama juga dengan klorin, daripada satu sudah jadi 2. Jadi terus tambah 2 di hadapan. Hidrogen klorida. So, sudah balance lah. Okay, so itu jawapan untuk C. Okay, kita tengok T pula. Okay, mengapa corong turas digunakan dalam eksperimen ini? Okay, kenapa kita guna ini? Okay, sebab okay, kalau kita guna corong turas okay, yang mempunyai pembukaan yang lebih besar, dia boleh memastikan semua hidrogen klorida telah okay, larut di dalam pelarut dia. Ataupun kita boleh jawab, bagi mengelakkan larutan disedut balik ke dalam salur penghantar. Okey. Ke mana-manalah jawapan. Okey, yang lebih senang you ingat yang first tadi. Pastikan hidrogen klorida dilarutkan sepenuh di dalam pelarut sama ada metilbenzina ataupun air. Okay, kita tengok nombor 3. Yang tadi kita nak uji. Okay, sifat asid apabila dia larut dalam air. Sekarang kita nak tengok alkali pula.
Okay. Apa yang kita guna adalah amonia gas. Okay, amonia ialah akali kan? Akali lemah. Okay. So, amonia gas. Okay, saya akan cuba menghasilkan amonia gas dengan natrium hidroksida dengan amonium klorida. Jadi di sini saya akan dapat amonia gas. Okay, so amonia gas yang kering dia akan melalui salur penghantar ke dalam tube U dan melalui kalsium oksida. Okay, kalsium oksida di sini dia tak ada tindak balas dengan amonia ya. Dia hanya berfungsi untuk mengkeringkan amonia gas. Sedut semua wap-wap air yang dihasilkan dalam proses dia. Okay. Jadi amonia yang betul-betul hanya amonia saja akan melalui salur penghantar yang seterusnya dan akan dihantar ke dalam tetrachlorometana. Tetrachlorometana adalah another pelarut di sini. Dan tetrachlorometana sebenarnya adalah sama dengan metil benzena tadi. Apabila asid atau alkali larut ke dalamnya, dia tak boleh mengion. Jadi kita tengok soalan. Nyatakan dua bahan kimia yang digunakan untuk menyediakan gas amonia dalam eksperimen ini. Kalau kamu masih ingat, sebenarnya asalnya form 3 sudah belajar. So bahan yang kita guna adalah kita akan guna natrium hidroksida tindak balas dengan amonia klorida. Apabila dua ni tindak balas, saya akan menghasilkan 3 produk. Saya akan menghasilkan garam dan saya akan menghasilkan amonia dan yang last saya akan menghasilkan wap ataupun air. So di sini saya boleh menghasilkan amonia. Jadi saya akan guna ini dan ini sebelum eksperimen. Kita tak nampak di sini. So after that dia akan menghasilkan 3 produk ini. Ini ialah garam. So dia tak akan melalui dia adalah liquid. Dia bukan gas. So dia tidak akan melalui salur penghantar ini lagi. Tapi ada 2 bahan yang akan melalui, satunya amonia, satunya wap air. That's why di sini kita kena tambah kalsium oksida. Dia untuk serapkan ini. So after that, sini kita cuma tinggal amonia gas lah. Amonia gas dia akan hantar dan larut ke dalam tetrachlorometana. So jawapan yang pertama, natrium hidroksida dan amonium klorida. Ini nama dia, natrium hidroksida. Ini amonium klorida. Dan persamaan dia inilah. Sudah seimbang. B. Kenapa kita nak biarkan gas amonia dialir melalui kalsium oksida? Untuk mengeringkan atau untuk menyerap semua wap-wap air yang melalui salur penghantar. C. Ketat litmus merah untuk uji keasidan keakalian. Dicelup ke dalam bikar tersebut. Ramahkan pemerhatian. So amonia larut dalam tetrachlorometana. Boleh ion tak? Tak boleh mengion. Kalau tak boleh mengion maksudnya tiada perubahan. Warna kertas litmus tidak akan berubah. Amonia terdiri daripada molekul yang neutral dan tidak mengion di dalam tetrachlorometana. Jadi tiada ion. Ion apa yang hadir dalam alkali? Hidroksida. Oleh itu amonia yang larut di dalam tetrachlorometana tidak menunjukkan sifat keakalian. D. Last. Tetrachlorometana dalam eksperimen ini kemudian diganti dengan air.
Apakah perbezaan dia? Okey. Air adalah pelarut yang boleh mengionkan alkali. Jadi apabila alkali larut dalam air, dia akan mengion dan menghasilkan ion hidroksida. Jadi kertas limus merah akan bertukar menjadi biru. Amonia mengion untuk menghasilkan ion hidroksida. Okay, jadi apabila dia larut dalam air, dia boleh menunjukkan sifat kealkalian. Okay, so itu sahaja untuk minggu ini. Sila siapkan 2 muka surat saja, 93 dan 94. So itu sahaja.